Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran sirah. Pelajaran pertama iaitu Perjanjian Hudaibiyah. Baiklah, sebelum saya mulakan kelas, saya nak semua sama-sama baca doa. Tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baiklah, kita akan belajar pengenalan Perjanjian Hudaibiyah. Okey. Hudaibiyah merupakan nama sebuah tempat yang terletak di semenanjung tanah Arab di sebelah barat kota Mekah. Sekira-kira 40 km ke kota Mekah. Rujuk kepada peta yang saya bagi, ini adalah Hudaibiyah dan ini adalah Mekah. Okey. Dari Hudaibiyah nak ke Mekah, mengambil jarak 40 km. So, Hudaibiyah nak sampai ke Mekah 40 km kita kena lalui. Okey, seterusnya di sini telah berlakunya perjanjian damai di antara kaum muslimin di Madinah dan kaum musyrikin di Mekah. Mesti ada yang tertanyakan kenapa ada gambar pedang. Pedang ni. Okey. Zaman jahiliah dulu, mereka memang suka berperang. Kaum musyrikin memang suka berperang. Tak kira dengan kaum muslimin ke, dengan kaum musyrikin juga ke, memang mereka sifatnya suka berperang. Okey, seterusnya. Perjanjian damai ini berlaku pada hari Isnin, bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Ia merupakan titik permulaan kepada kemenangan dan kejayaan umat Islam Madinah, sehingga membawa kepada pembukaan kota Mekah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama tentera Islam. Bila saya sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu kena jawab apa? Betul, sallallahu alaihi wasallam. Okey. Perjanjian damai ini dikenali sebagai Perjanjian Hudaibiyah. Kat sinilah namakan Perjanjian Hudaibiyah sebab nama tempat. Okey. Saya gariskan isi penting dalam poin ini. Dia berlaku pada hari Isnin, bulan Zulqa'dah ke-6 Hijrah. Okey. Perjanjian damai ini dikenali juga sebagai Perjanjian Hudaibiyah. Baiklah. Seterusnya. Sebab berlakunya Perjanjian Hudaibiyah. Kenapa boleh berlaku perjanjian ini? Ini sebabnya. Ada 5 yang kita akan belajar. Pertama, pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah SAW bersama lebih kurang 1,400 orang sahabatnya telah keluar dari Madinah menuju ke Mekah bagi menunaikan ibadah umrah. Tengok nota gambar yang saya bagi. Okey, Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat 1,400 orang dari Madinah ke Mekah untuk apa? Untuk tunaikan ibadah umrah. Yang itu je. Nabi Muhammad SAW bersama 1,400 orang sahabatnya dari Madinah ke Mekah untuk tunaikan ibadah umrah. Baiklah, seterusnya ini merupakan sebab yang kedua. Dalam perjalanannya, Rasulullah SAW mendapat maklumat bahawa musyrikin Mekah telah menunggu di Zulqa'dah dengan kelengkapan senjata bagi menghalang kaum muslimin dari memasuki Mekah. Justru itu, akhirnya Rasulullah SAW berhenti di Hudaibiyah. Okey, ni saya tambah sikit nota. Sini Mekah. Okey, kedudukannya Madinah dulu
baru jumpa Hudaibiyah, dan akan jumpa Ziqwa, baru jumpa Mekah. Okey. Masa Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan nak ke Mekah, okey, Nabi dapat berita bahawa kaum musyrikin ni, okey, kaum musyrikin dah tunggu di Ziqwa, iaitu sebelum Mekah. Dia tunggu dengan senjata tau. Dia tunggu dengan senjata supaya kaum muslimin ni tak boleh nak masuk Mekah. Macam tu. Jadi sebelum Ziqwa, maka Nabi akan jumpa dulu Hudaibiyah. Maka Nabi berhenti di Hudaibiyah. Okey. Seterusnya, setelah menerima 2 orang utusan musyrikin Mekah, Rasulullah SAW pun menghantar Sayyidina Uthman bin Affan bagi mengadakan perbincangan dan menyatakan tujuan sebenar kedatangan orang muslimin. Okey. Sebab Nabi tak sampai dekat Mekah lagi, maksudnya tak lalu Nabi kan berhenti di Hudaibiyah, tak sampai lagi Ziqwa. Okey. Maka musyrikin ni hantarlah 2 orang utusan ni. Hantar jumpa Nabi. Maka Nabi hantar Sayyidina Uthman bin Affan untuk berbincang dan menyatakan tujuan sebenar kenapa kaum muslimin nak ke Mekah. Okay. Sebab apa nak ke Mekah? Pandai sebab tunaikan umrah. Okey. Seterusnya, baik. Musyrikin Mekah telah menyebarkan berita bahawa Sayyidina Uthman bin Affan telah dibunuh bagi menakut-nakutkan orang Islam. Sebagai tindak balas, Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah memeterai janji taat setia yang dinamakan Bai'ah Ridwan untuk memerangi musyrikin Mekah bagi menuntut bela di atas kematian Sayyidina Uthman bin Affan. Okey, tengok gambar yang saya bagi lagi. Okey, ni musyrikin Mekah ni dia sebarkan berita yang mana Sayyidina Uthman telah dibunuh. Sayyidina Uthman mati, telah dibunuh. Nabi tahu je berita Sayyidina Uthman telah dibunuh, maka Nabi dan para sahabat telah meterai janji taat setia yang dinamakan Bai'ah Ridwan. Sebab apa? Sebab untuk memerangi kaum musyrikin Mekah bagi menuntut bela di atas kematian Sayyidina Uthman bin Affan. Tapi betul ke Sayyidina Uthman bin Affan ni mati dibunuh? Okay, kita akan tahu dekat jawapan seterusnya. Okey, nombor 5. Musyrikin Mekah menjadi takut lalu membebaskan Sayyidina Uthman bin Affan dan mengutus Suhail bin Amr sebagai wakil bagi memeterai perjanjian damai yang dinamakan Sulhu Hudaibiyah. Maksudnya Sayyidina Uthman bin Affan tak mati pun dibunuh. Itu merupakan tipu helah musyrikin Mekah. Tapi Rasulullah sangat bijak buat perjanjian ini Bai'ah Ridwan. Maka bila kaum musyrikin tahu je perjanjian tu, sebab Nabi nak menyerang mereka, maka mereka pun takut lalu membebaskan Sayyidina Uthman bin Affan dan mengutuskan Suhail bin Amr sebagai wakil kaum musyrikin. Okey, maka berlakulah perjanjian yang dinamakan perjanjian damai yang dinamakan Sulhu Hudaibiyah. Okey, nanti kamu akan tahu Suhail bin Amr ni masuk Islam atau tidak untuk pelajaran seterusnya. Okey. Maka berakhir untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.